Okay, so first kali saya nak recap untuk matrices ni lah, apa yang kita dah belajar selama ini. So basically kita dah belajar di 7.1, kita belajar operation on matrices, di mana dekat sini kita belajar tambah metrik, tolak metrik, and then kita belajar darab metrik. Okay, so kita tak ada bahagi metrik, kita ada tambah tolak darab sahaja. So dekat sini kita belajar bila kita tambahkan, dia mesti di tempat yang sama, hasil dia pun mesti di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Okay, so sama ada tempat yang kita nak ambil untuk tambahkan ataupun hasil dia pun mesti di tempat yang sama. Ni tambah ataupun tolak lah. Okay, so kalau kita belajar untuk multiply metrik pula, so contoh untuk elemen satu-satu, hasil yang kita nak di kawasan A11, maksudnya kita akan darabkan row pertama dengan kolom pertama. Okay, sama juga contoh kalau kita darabkan row kedua dengan kolom pertama. So kita akan dapat kawasan elemen di kawasan row 2 kolom 1. Okay, so kena expert juga bab yang tu lah, etc. Okay, so di 7.2 kita belajar determinant. Macam mana saya raja determinant ni? Determinant. Okay, so dekat sini, contoh kalau kita belajar 2 by 2 punya matrix, macam mana nak cari determinant dia? A, B, C, D. Okay, so as I always pesan, always start dengan determinant pula, diagonal. So determinant dia adalah AD tolak BC. Simple je lah kan. Tapi kalau untuk 3 by 3 punya matrix, dia agak panjang. So awak kena consider row mana yang awak nak expand untuk cari determinant tu. So consider row mana. Kolom pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. So you can explore more dekat YouTube, ada banyak sangat lagi. Awak boleh Google je benda tu. So awak belajar juga macam mana nak cari minor dan juga cofactor. So minor adalah mini determinants and cofactor adalah yang bagi sign dekat minor tersebut. So cofactor punya sign adalah negatif dekat bahagian diamond and then positif dekat cross sini. Okay, dan determinant untuk kedua-dua sama ada 2 by 2 atau 3 by 3 ni, mereka hanyalah dinilai seketul nombor sahaja. Dia bukanlah metrik, dia bukanlah apa. Dia hanyalah seketul nombor. So sama ada dia positif ataupun negatif ataupun pecahan. Ataupun kosong. Boleh je, tak ada masalah. Kosong pun boleh. So maksudnya kalau determinant kosong dia adalah singular. Okay, so kemudian di 7.3 awak belajar macam mana nak cari inverse. So dekat 7.3 ni, masa dekat 2 by 2 matrix saya macam tak sentuh langsung kan, saya terus sentuh kepada 3 by 3 punya matrix. Okay, so saya tunjuk sekejap untuk 2 by 2 punya matrix macam mana nak cari inverse. Step dia sama sahaja. Contoh let's say saya ada matrik A, B, C, D. Okay, so formula dia sama je, di mana saya pakai pen warna hijau. A inverse adalah 1 over determinant darab dengan adjoint A. So determinant untuk 2 by 2 matrik kita dah buat dekat sebelah tu, dia adalah AD tolak BC. Tapi adjoint dia, so dekat sini awak kena fokus. Adjoint untuk 2 by 2 punya matrix. So kalau masih ingat, dia tak ada apa formula pun, dia cuma pusing-pusing tukar tempat kan. So D dengan A, dia tukar tempat, tapi B dengan C stay, dia ada negatif. Compare dengan matrik A tu. So tu adjoint dia. Okay, so ni ingat balik masa sekolah dulu lah. Okay, so ni untuk 2 by 2 punya matrix. So untuk 3 by 3 punya matrix, saya zoom out sekejap. So untuk 3 by 3 punya matrix, so ada dua cara untuk dapatkan dia punya inverse. So cara pertama kita panggil dia hari Selasa hari tu adjoint method, di mana dekat sini untuk A inverse, formula dia samalah macam yang dekat atas tadi tu, 1 over determinant darab adjoint A. Tapi untuk cari adjoint A ni, dia adalah cofactor matrix yang kita buat apa dekat dia? Kuasa T tu apa? Transpose. Cofactor matrix yang ditransposkan. So sebab tu kita belajar cofactor matrix ni dekat bahagian determinant tu. Yang kat sebelah kiri tu dalam gambar dekat skrin sekarang. Okay, so kemudian method yang kedua kita belajar adalah mengikut formula. Ni ikut situasi lah. AB sama dengan KI. Ikutlah huruf dia nak bagi apa dekat matrik tu kan. So dekat sini saya dah tunjukkan apa kita nak buat kalau soalan minta A inverse. Dan apa pula kita nak buat kalau soalan tu minta B inverse. Kita kena darabkan diorang dengan A inverse atau B inverse kan. Tapi lokasi nak letak A inverse dengan B inverse tu pun penting juga. Bukan saja-saja letak suka hati di kiri atau kanan. Tak, ada reason kenapa kita letak di tempat yang tertentu. Okay, so yang penting dekat sini AB sama dengan KI ni awak belajar kalau A dengan A inverse ataupun A inverse darab dengan matrik A, kita akan dapat identity.
Sama jugalah kalau B ke C ke D, M, N, tak ada masalah. Bila inverse darab dengan matrik asal, akan dapat identity. So tu yang awak belajar dekat A, B sama dengan KI ni. Okay, saya zoom out. Okay, so boleh screenshot untuk simpanan sendiri ataupun nanti bila nak simplify untuk diri sendiri apa yang dah belajar chapter ni, boleh tunjuk balik. So ni tak berapa detail lah. Awak boleh buat sendiri yang awak punya dalam bentuk yang lagi detail daripada ni. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. So ini apa yang kita nak belajar hari ni, system of linear equations with 3 variables. Basically kita nak solve simultaneous equation sahaja. Cuma kita solve dia dalam bentuk matrix. Instead of kita buat yang kita belajar di chapter 2 adalah kita guna elimination method. Ataupun substitution method, apa-apa cara lah untuk solve simultaneous equation. Tapi bila kita dah belajar matrix ni, kalau soalan tu tanya matrix, so kita solve cara matrix lah. Kalau soalan tu tak minta pun solve dalam bentuk matrix, so awak boleh solve sama ada guna elimination method atau substitution method. Okay, so this is just another way to get X, Y and Z. Okay, so bentuk dia memang macam ni lah, AX sama dengan B. So kita wakilkan dia, kalau dia tak bagi itu matrik nama apa kan, kita wakilkan je lah dia AX sama dengan B. B ni tak kisahlah B besar ke, B kecil ke, suka hati kau. Okay, so biasanya soalan bukan tanya dalam bentuk ni pun. Ini adalah produk yang sepatutnya kita dapat hasil daripada kita interpret 3 equations yang ada X, Y, Z. So ini saya nak tunjukkan macam mana kalau kita expand benda ni, kita dapat apa yang soalan tu tunjuk. Okay. Sekejap saya nak tukar XXX tu menjadi X, Y, Z. Okay, saya nak expand. Saya expand dulu row yang pertama, purple. So bila saya expand ni, itu kan purple tu row 1. And then dekat hitam tu column 1. So row 1 darab dengan column 1 akan dapat hasil dia adalah elemen row 1 column 1 lah. A11. So A11 adalah ini. Terpadam pula. So dia akan dapat 5. So sebab tu kita ada 1X tambah 3Y tambah 1Z sama dengan 5. Biasanya soalan tak adalah tulis 1 kan. Dia akan buat X sahaja dan juga Z sahaja. And then untuk row yang kedua pula, kita akan dapat equation kedua. Di mana kita ada 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan, so row 2 kolom 1 akan menghasilkan elemen 21. So elemen 21 inilah 6. And then kalau kita expandkan yang ketiga, kita akan dapat 5 dekat bawah tu kan. So kita akan ada 3X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Soalan akan bagi awak dalam bentuk yang bertulis macam ni. Dia akan suruh awak patah balik, terjemahkan dia dalam bentuk AX sama dengan B ni. So daripada sinilah baru kita jalan untuk dapatkan nilai X, Y dan Z. So ini akan melibatkan inverse. So kalau dah tengok, sepatutnya dah tengok kan video yang saya bagi untuk awak jadikan rujukan sebelum kelas. Okay. So ini hanyalah saya nak tunjukkan je lah macam mana kita patah balik benda tu sebenarnya. So kita apply dulu. Ini soalan tutorial, saya ambil daripada tutorial dekat board tu. Ini adalah 2x2 punya matrix. Okay. So di sini kita akan keluarkan dia, kita ambil dia punya koefisien sahaja. Koefisien tu apa? Perkali. So dekat matrix yang pertama tu, baris pertama kita ada 1 dengan negatif 1. 1x and then negatif 1y. So untuk baris kedua kita ada 1x dan juga positif 4y. Okay, so dekat sebelah ni kita ikutlah apa benda yang ada, ikut susunan dia. So x, y. Sama dengan A. Baris pertama di atas 2 and then baris kedua 5. Macam tu. So dekat sinilah kalau dia tak ada bagi nama apa-apa dekat matrix tu, kita boleh let dia lah. So let yang pertama ni adalah A, XY kita wakilkan dengan X sama dengan D. Okay, so dekat sini kita kena susun dia supaya kita nak X dia kan, iaitu matrix X dengan Y tu. So kita kena pindahkan A ni pergi sebelah. Akan tetapi kita tak belajar bahagi matrix macam tu. Tak ada. Yang kita belajar, kita tahu A kalau darab dengan A inverse akan dapat identity. Identity darablah dengan matrik apa-apa pun akan dapat matrik tu balik. So ingat X tu adalah matrik XY tu tau. So kita nak hapuskan A daripada X tu, kita akan darabkan A dengan A inverse. So ini penting. Kat mana kita nak letak A inverse? So kalau kita letak A inverse di sebelah situ, mestilah kena letak kat situ kan. Sebab sekarang kan A dengan X ni bersebelahan. Kita tak boleh letak kat tengah-tengah situ. So sama ada kita letak di sebelah bahagian kiri ataupun kita letak di sebelah kanan, bergantung. AX, A inverse tak sama dengan A inverse AX. So sebab tu kita letak dekat orang yang kita nak jadikan dia I lah.
So kalau kita letak di sebelah kiri sini, dekat B pun mesti letak di sebelah kiri dia. Mesti tempat yang sama. Okay, so kita ada, ni nak padam juga. So A inverse A sama dengan A inverse B. So tengoklah tempat yang saya letak tu di sebelah kiri. So A inverse A ni kita akan dapat I. So I darab dengan X akan dapat X je lah. So X sama dengan A inverse B. So dekat sini lah kita kena cari apa tu kat situ. A inverse. Kita tak ada maklumat A inverse. So yang pertama, step pertama saya buat di tepi sini, kita kena cari A inverse lah. So nak cari A inverse macam tadi, A inverse adalah untuk 2 by 2 punya matrik Mana matrik A tu yang saya highlight, purple dekat atas tu. Tu matrik A. Okay, so formula dia AD tolak BC and then darab dengan adjoin kan. Adjoin tadi dekat bahagian diagonal A dengan D, A, B, C, D. A dengan D bertukar tempat, so D, A. B dengan C stay, tapi dia akan dapat negatif. So kita masukkan je lah. 1 over, so determinant adalah 4 tolak negatif 1. AD tolak BC. And then dia punya adjoin, so D dengan A tukar tempat, so 4, 1. And then darab negatif dekat bahagian B dengan C. So kita ada positif 1 dekat B and then negatif 1 dekat C. And then kita darab masuk je lah. 1/5 tu dalam matrik tu. So kita ada 4/5, 1/5, negatif 1/5 dan juga 1/5. So this is my A inverse. So kita akan masukkan dia dalam formula sini. Step yang kedua. Okay. So kita akan ada X adalah tadi apa? XY kan. So A inverse kita tadi adalah 4/5, 1/5, negatif 1/5, 1/5. Darab dengan matrik B yang kita wakilkan tadi adalah 2/5. So dekat sini, awak mesti tahu, kita punya hasil darab matrik ni mesti dapat macam apa yang kita nak cari lah, which is matrik XY tu kan. 2 row, 1 kolom. Okay, so bila kita darabkan dia, dia akan jadi 2 row and then 1 je kolom. So kita darabkan dia 4/5 darab 2 tambah 1/5 darab 5. So yang bawah ada negatif 1/5 darab 2 tambah 1/5 darab 5. Tekan je lah kalkulator. So tekan kalkulator, kita akan dapat 13/5 dan juga 3/5. Kalau betul lah saya tekan kalkulator ni, itulah 8 tambah 5, 13. Okay, so dekat sini awak boleh bagi jawapan dalam bentuk matriks macam ni. Ataupun teruskanlah tulis X sama dengan 13/5, Y sama dengan 3/5. Pecahkan dia macam tu pun boleh juga. Bergantung macam mana soalan nak. Bergantung apa yang dia tanya. So kalau dia nak nilai X dan Y, kita bagi dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan. Kalau dia nak matriksnya, kita bagi dalam bentuk matriks lah. Okay, so boleh screenshot. Ini soalan tutorial board. Okay, so kita pergi untuk yang 3x3 punya. So tadi soalan A, ini adalah soalan C lah. So dekat sini, saya rasa dah awak cari inverse kan. Cuma dekat sini saya nak ajar macam mana kita nak interpret dia kalau dia tak ada nilai yang tertentu. Okay. So contoh saya tuliskan balik benda ni dalam bentuk di kawasan yang sepatutnya. Maksud saya X tolak 2Y tambah Z sama dengan negatif 1. Saya tulis dia berjarak sikit So baris kedua ada 3X tambah Y tolak 2Z sama dengan 4. And then baris ketiga dia tak ada X. Maksudnya perkali untuk X adalah kosong. So kita ada kosong X. So Y tu positif kan? So positif Y tolak Z sama dengan 1. Yang saya nak mention tu adalah di sinilah. Sebab dalam equation dia tak ada. Jadi bila kita nak terjemah dia kepada matrik nanti, kita nak tulis apa? Inilah yang saya nak ajar di soalan ini. Okay, so kita terjemahkan dia kepada matrik. So kita ada 1, negatif 2, 1, 3, 1, negatif 2 untuk baris kedua. Dan baris ketiga kita ada kosong, 1, negatif 1. Dan susunan dia mesti betul So maksudnya kalau kolom pertama ni semuanya X. Kolom kedua semuanya Y. Kolom ketiga semuanya Z. Contoh kalau soalan bagi Z tolak Y sama dengan 1 contohnya. Awak kena susun balik dia dalam bentuk susunan yang sepatutnya. Jangan terbalik macam tu lah. Sama dengan negatif 1, 4, 1. Okay, so dekat sini pun kita nak cari nilai X, Y, Z kan. Sama jugalah kita boleh let dia A, X sama dengan B. So kita nak bahagian X, Y, Z sahaja, kita pindahkan A pergi sebelah. So kita akan multiply dia dengan A inverse di bahagian kiri. So kita akan ada X sama dengan A inverse B. So kalau ini adalah exam bertulis di mana yang awak akan hadapi benda ni masa PST, benda ni yang saya kotak purple ni kena tulis 1 markah.
Nampak macam simple kan? Macam, alah tulis benda ni je, saya boleh lompat dari atas pergi turun baris ketiga, madam. Kita tulis sebab markah. Yes, kita tahu. Tapi kita tulis sebab markah. Dengan tanggapan bahawa pemeriksa yang tanda kertas kita tu betul-betul tak tahu apa-apa lah. Kita nak explain kat orang kan. So, kita kena buat tunjuk jalan kerja dengan betul. Okay, so now step pertama kita nak cari dia punya determinant. Sebab ikut formula kita, A inverse adalah 1 over determinant darab dengan adjoint A. So, pertama sekali saya akan cari determinant, kemudian baru kita akan cari adjoint A. So, determinant tadi matrik A kita adalah 1, negatif 2, 1, 3, 1, negatif 2, 0, 1, negatif 1. Okay, so kita punya cofactor sign pula adalah positif, negatif, negatif di bahagian diamond. Okay, so saya akan expand saya punya determinant dekat first row. Okay, saya suka buat dekat first row. So, determinant. So, pertama sekali kita akan buat dia punya sign positif, negatif, positif. Kemudian kita akan letak dia punya perkali, iaitu 1, negatif 2 dan 1. 1, negatif 2, 1. Kemudian kita akan letak dia punya mini determinant lah, minor. Kita panggil dia minor. Selepas kita potong-potong di tempat yang diperlukan. Okay, so kalau kita nak tengok 1, kolom pertama sini, so kita akan potong kolom 1 lah. So yang tinggal 1, negatif 2, 1, negatif 1. And then kita potong dekat negatif 2 pula sini. So kita akan ada 3, negatif 2, 0, negatif 1. Kemudian last row sini, last row pula, last column. So kita ada 3, 1, 0, 1. So kita kira lah, kita ada positif 1 dekat luar tu. And then dalam kurungan always kira start daripada dia punya diagonal. Okay, so negatif 1 tolak negatif 2 tambah 2, diagonal, negatif 3 tolak 0, and then tambah 1, diagonal, 3 tolak 0. So, kira semua sekali dari awal sampai akhir, tekan je kalkulator. So, kita akan dapat negatif 2. Okay, saya kecilkan ni sekejap. Sebab lepas ni, kita akan buat step yang kedua, iaitu kira adjoint. Okay, so nak kira adjoint, kena kira dia punya cofactor. So, nak kira cofactor, kita kena buat matrik yang besar tu kan. Lepas tu dia ada berapa? 9 mini determinants. Step yang ni kena tunjuk ya. Kalau kita buat example, tulis nanti. Tapi kalau kita nak kira objektif, nak jawab soalan objektif, still kena kira benda yang sama juga kan. So untuk membezakan ini, saya akan highlight di setiap determinant yang di bahagian diamonds, so that kita tak terkeliru lah, dan awak pun tak tersilap tengok. Okay, dan macam biasa dekat cofactor sign ni ada negatif di bahagian diamond sini. Dan kemudian kita isilah one by one. So, kalau kita potong tadi yang pertama kita ada, saya tengok balik. Okay, so kita nak isi row 1. Potong yang pertama kita ada 1, negatif 2, 1, negatif 1. Kemudian 3, negatif 2, 0, negatif 1. 3, 1, oops, 1, 0, 1. Kemudian dekat row kedua pula, okay, so kita kira lah benda ni. Ada 9 tempat. So kita ada always, bila kira always start dengan dia punya diagonal. Okay, saya highlight supaya korang ingat lah. So saya akan dapat ini adalah 1, 3, 3. Kemudian negatif 1, negatif 1, negatif 1. And then 3, 5, 7. Okay, so saya kecilkan sekejap. Ini adalah cofactor kita. So now kita kira lah kita punya inverse. So inverse, A inverse adalah 1 over determinant kita negatif 2. Dan kita darab dengan adjoint. So adjoint kita kat sini, saya ingatkan semula, adjoint A adalah cofactor matrik yang kita buat. Apa itu kuasiti kat situ? Maksudnya transpose. Transpose ni apa? Kita tukar dia punya kolom dengan row. Ataupun row dengan kolom. So row 1, 1, 3, 3 tu saya akan letak sebagai kolom 1. Row 2 akan jadi kolom 2. Row 3 akan jadi kolom 3. Okay, so saya darab masuk je lah. Kita ada negatif 1/2. Okay, so this is my inverse. So step kedua kita akan multiply. So di step ini kita akan substitute semula
kita punya A inverse dalam kita punya formula tadi yang kita dah derive X sama dengan A inverse B. So, saya tuliskan dekat sini So, X kita tadi ni adalah matrik X, Y, Z dan A inverse tadi kita masukkan semula negatif 1/2, 1/2, negatif 3/2. Saya tuliskan sekejap. Okay, so kemudian kita akan darab dengan matrik B. So, negatif 1, 4, 1. Dan kemudian kita darabkan je lah macam biasa dan harus kita ingat produk kita mesti dalam bentuk XYZ. XYZ ni adalah dimensi dia 3 row darab 1 kolom. So bila kita darabkan dia akan jadi macam ni lah. So ni 3 row 1 kolom. Nampak kan? So kita selesaikan dia. Saya isi pakai pen merah. So kita ada negatif 1/2 kali 1 tambah 1/2 kali 4 tolak 3/2 kali 1. Macam tu. Okay, so tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat jawapan 110. So dekat sini kita boleh tulis jawapan kita dalam bentuk matriks begini ataupun X sama dengan 1. Terus dibagi tahu macam ni. Z sama dengan 0. Okay, so this is for soalan C lah. Oh, okay. Soalan 5 ni saya dah tunjukkan dia punya jalan kerja sebab rupanya soalan 5 ni tak ada kaitan dengan apa yang saya nak ajar yang AX sama dengan B ni. Dia cuma bagi dalam bentuk tu je. Basically, boleh screenshot. Ini adalah jawapan kepada soalan A. Screenshot 1, 2, 3. Cari determinant ni mudah saja. Okay, kemudian ini adalah jalan kerja untuk cari soalan B. Dekat sini saya nak explain sikit. Kita tengok P. Saya guna highlight apa tu? P purple kan? P purple sini. So kalau kita compare dengan cofactor punya signs, tengok warna purple itu negatif kan? So saya tulis negatif dekat situ. Yang saya highlight purple untuk kali kedua, highlight purple kali ketiga, anak panas itu. Saya tulis negatif. Kemudian kalau awak tengok dia punya matrix dekat belah dalam tu, saya guna highlight warna hijau. Matrix dekat belah dalam ni, dia datang daripada, jangan ambil ataupun potong dekat cofactor matrix, jangan. Potong dekat matrix asal, iaitu matrix A tu. So bila kita potong kat matrik asal, P tu adalah row 1, potong row 1 and then column 2. Sebab tu kita dapat 2, negatif 4, 1, negatif 1. And then selesaikan, dapatlah nilai P negatif 2. Sama juga dengan Q. Q adalah elemen row 3, column 1. So kita boleh potong row 3, column 1. That's why dapat dia punya minor adalah itu. Dan saya letak positif di sini sebab untuk Q, di situlah sign dia adalah positif. Faham So kita akan dapat jawapan ini, boleh screenshot untuk P dan Q. Kemudian soalan C, dia minta yang pertama determine adjoint matrix and hence find the inverse. So adjoint matrix kat sini lah. And then cari inverse, kita apply dan juga dapat jawapan. Okay, so boleh screenshot. So dekat sini nilai P saya terus transposekan. Tengok highlight warna hijau tu. P, bila transpose P ada kat situ. And then Q warna purple, bila transpose Q ada kat situ. Warna purple. Saya dah transposekan siap-siap untuk adjoin. Now, saya nak proceed pergi ke soalan seterusnya. Yang ini ada kaitan. Tada! Okay, so ni soalan pertama dalam tutorial board tu jugalah. Saya tu skip mengikut saya punya aliran flow slide saya. So dekat sini dia gabungkan yang AB sama dengan KI tu dengan soalan kita AX sama dengan B. Okay, so mula-mula permintaan pertama dia adalah cari AB. So ni permintaan pertama. So permintaan kedua adalah use this result, maksudnya ini hence lah. Hence, gunakan result tersebut untuk solve system of equation yang kita belajar hari ini. So pertama sekali kita tunaikan permintaan pertama mereka. Dia nak cari AB. So kita darablah A dengan B. So dekat sini kita dah boleh rasa lah yang AB ni akan dapat value dekat bahagian diagonal sahaja dan di tempat lain adalah kosong. Okay, we'll see about that. So 1, negative 1, 1, 1, negative 2, negative 2, 2, 1, 3. And for matrix B, it's negative 4, 4, 4, negative 7, 1, 3, 5, negative 3, negative 1. Okay, so bila kita try untuk selesaikan benda ni, so let's say I isi di tempat pertama, kita ada 9 tempat kan. Mesti isi semua. So contoh di tempat pertama I ada negative 4 plus 7 plus 5. And then di tempat yang kedua, row 1, column 2. So I ada 4 minus 1 minus 3. And then di tempat ketiga ni 4 minus 3 minus 1. So kalau saya cuba kira, so saya akan dapat
7 tambah 5, 12 tolak 4, 8. And then 4 tolak 1, 3 tolak 3, kosong. And then 4 tolak 4, kosong juga. Nampak tak? Dia dah nampak dia punya pattern dia. So kalau I cuba kira dekat tengah-tengah tu, row 2, kolom 2. Row 2 sini dengan kolom 2 sini. So I akan ada 4 tolak 2 tambah 6. So nampak tak? 4 tambah 6, 10 tolak 2, 8. Tu 8. Okay, so nak confirmkan lagi. Ini memang awak kena isi semua tempat lah sepatutnya. Okay, dan awak akan dapat benda ni lah. Okay, dia dapat soalan macam ni je, automatic confirm macam ni akan jadi hasil dia. Okay, so ini bila saya faktorkan 8 tu keluar, kita akan dapat 8, 1, 1, 1 dekat tengah. Yang tempat lain memang kosong lah cerita dia. So AB akan dapat dalam bentuk macam ni lah, 8I. So kita solvekan soalan seterusnya. Yang tadi tu kita ada result kita AB sama dengan 8I. Dan ikut sistem equation ni, kalau kita susun, kita ada X tolak Y tambah Z sama dengan 4. X tolak 2Y tolak 2Z sama dengan 9. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 1. So kita terjemahkan dia dalam bentuk sistem metrik. So kita akan ada 1, negatif 1, 1. 1, negatif 2, negatif 2. And then 2, 1, 3. Kita darab dengan ikut susunan yang kita dah buat tadi adalah X, Y, Z. Sama dengan 4, 9, 1. So the same flow tulisan sebegini. And kalau awak perasan kenapa saya, okay. Metrik yang saya kotakkan purple ni, awak tengok dia sama dengan metrik mana? E kan? Sama. So saya akan label ni A. X sama dengan, but this time round kita tak boleh nak label ini B. Sebab apa? B tu sudah digunakan dalam soalan. Gunalah huruf lain. S untuk Syafiqah pun boleh. Okay. So saya guna M lah. So saya nak X sahaja, saya akan darabkan A inverse. Maka X adalah A inverse M. Dan kita tahu daripada AB sama dengan 8I ni, AB sama dengan 8I, kalau kita nak A inverse, kita akan multiply dengan A inverse kan, di sebelah kiri dia. So kita akan ada A inverse AB sama dengan 8. Nombor boleh bawa keluar, A inverse I. So kita akan ada B sama dengan 8 A inverse. So A inverse adalah 1 per 8 B. So kita masukkan dekat sini, 1 per 8 B M. Nampak? So kita selesaikan lah. So 1 per 8 B adalah, masukkan terus 1 per 8 ni darab dengan metrik B. Buat satu-satu step by step lah. So dekat sini kita akan ada negatif 4 per 8 which is negatif 1 per 2. And then 1 per 2, 1 per 2. Kemudian negatif 7 per 8. 1 per 8, 3 per 8. And then 5 per 8, negatif 3 per 8. Negatif 1 per 8. Darab dengan M iaitu 491. So dekat sini saya terus darab masuk 1 per 8 tu dengan metrik B. So 1 per 2 tu datang daripada 4 per 8 lah. Saya kecilkan terus. Okay, so dekat sini bila awak dah selesai kira, tunjukkan jalan kerja dia. So tadi kita ada X, Y, Z. Kita darabkan 1 per 8 B dengan metrik M tadi adalah 491. So sepatutnya selepas kita kira, kita akan dapat jawapan dia adalah 3, negatif 2, negatif 1. So di sini X adalah 3, Y adalah negatif 2, Z adalah negatif 1. Macam tu sahaja. Okay. Tak jauh pun dia pergi, dia macam bermain di kawasan-kawasan situ saja, sama ada join ataupun AB sama dengan KI ni. So bersyukurlah jika dapat soalan dalam bentuk AB sama dengan KI ni sebab dia senang nak urus. Berbanding kalau soalan tu tanya apply adjoint method, yang tu sama. Sebab adjoint method tu dia menyakitkan hati dekat bahagian cofactor metrik tu. Kalau satu salah habis semua salah. So kena cari betul-betul especially dekat bahagian cofactor tu lah yang sebesar-besar ni. Sebesar-besar tu cofactor metrik tu. Okay, so tolong berhati-hati. So I guess that is all. Mana soalan last tadi? Ni. Okay, so di end lah. So lagi sekali saya nak ingatkan chapter Janjang dan juga Trigo tak masuk.